Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Okay. Alright. So, hari ni kita nak revise balik apa yang kita belajar sebelum ni dan kita akan pergi kepada form 2 lah. Okay? So, Alhamdulillah ramai yang siap homework, tapi ada juga lah yang salah. Ada yang salah buat pembetulan, ada yang salah tak buat pembetulan dan ada juga yang tak hantar homework. So, tolong hantar your homework, tapi jangan hantar lambat sangat. Kalau lambat sangat, saya dah tak sempat nak tanda. Sebab saya ada ajar kelas lain juga. So, due date-nya jadi kacau lah. Kalau korang lambat kan, nanti korang redundant dengan kelas lain. So, jadi saya terlepas pandang. Okay, sekejap share screen . Okay, so saya tunjuk macam mana nak jawab soalan yang lepas kan. Sebab ada yang tak tahulah. Walaupun is actually tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Biasalah cikgu memang gitu kan. Selalu cakap senang-senang je. Okay. So, soalan bahagian A semua. Bahagian C, 1A, 2A, 3A dan 3C. Okey, sebelum tu siap-siap 3C ni, saya masih tak jumpa lagi jawapan. Sangkut dekat sini. Kalau nak tahu berapa sebenarnya panjang dia. Sebab dia tak ada sebut kat sini yang panjang dia berapa. Bila ada panjang kat situ berapa, kita dah boleh kira dah sebenarnya semua. Macam mana kira dia, bisa cerita je lah macam mana kira dia. Cikgu tolong copy link kat group, thank you. Copy link apa ni? Link kelas ni tak dapat. Okay. So bila kita dah dapat semua, saya share screen tak? Tak kan? Seorang rupanya apa ni? Screen tak? Share screen. Sharing, tak share screen. Okay. So 3C tu tak dapat sebab kita tak dapat yang kecil bawah. Nampak tak screen saya? Nak link Teams. Kenapa korang, kenapa ni? Link Teams tu kan dekat description. Ayo. Nampak tak sekarang screen saya? Nampak. Okay. Okay, so nombor 3C ni kita tak boleh buat sebab dia tak ada dekat sini. Yang kecil bawah ni. Kalau bulat-bulat dah. So kita tak ada yang ini. Bila kita ada yang ini, automatik boleh buat sebab kita dah tahu berapa nak tolak. Okay, so macam mana nak buat dia kalau you dapat soalan macam ni yang dah lengkap lah. Soalan ni macam ada kekurangan sikit. Okay, so kalau dapat soalan ni yang dah lengkap, yang pertama sekali awak boleh tahu dah dekat sini berapa. Okay, kat sini kita dah tahu dia X meter. Dia sebut kat situ kan. So sini dah tahu dah berapa? 3X, Y tambah 3X. So sini dah tahu dah berapa? Okay, dah tahu. So macam mana nak cari? Contohlah petak ni tak ada Macam mana nak cari yang ini, yang panjang ni? Tambahkan sahaja 2 nombor bawah ni. Tambah macam biasa. So apa yang boleh tambah? 7X dengan 3X tolak 2Y tambah XY. Itu sahaja boleh selesaikan. Sebab ingat, kalau dia punya pemboleh ubah belakang tu berbeza, kita tak boleh tambah. Tapi darab dengan bahagi boleh. Sekarang ni untuk cari perimeter, sebab dia sebut perimeter kan. So perimeter operasi dia tambah, bukannya darab, bukannya bahagi. So jangan salah. Okay, so ini untuk dapatkan yang atas ni, kita tambahkan 2 yang bawah ni. So untuk dapatkan yang ini, senang saja. Ini 5XY tolak 2, tolakkan saja dengan X ni. So dapatlah jawapan kat sini. So 5XY tolak 2 tolak X boleh tak? Tak boleh lah. So aku dapat 5XY tolak 2 tolak X. Sebab dia tak ada yang sama. So kita tak boleh nak kira lah. So bila dapat semua, termasuk yang ini, so boleh tambah macam biasa. Sebab dia perimeter. Ingat tambah tu
keliling luar sahaja. Ini, sini. Hanya keliling luar saja. Kita tahulah perimeter macam mana nak kira dia, luas apa formula dia. Ini semua dah belajar waktu sekolah rendah. Okey? Maksud itulah penerangan dia. Dekat kecil tu tak ada nombor apa-apa. Tak ada kena pun dia bagi macam segi 4 sama ke, luas dia X ke, tak ada. Dia tak sebut langsung. So kita tak boleh nak assume sesuka-suka hati benda tu. Dan kita memang tak nampak pun berapa sebenarnya X tu. Tak boleh nak cakap tolak 2. Kita tak confident dan tak tahu pun yang itu tolak 2 ke bukan. Lag eh? Lag ke? Dah lag ke? Tak cikgu. Tak ada dah cikgu. Diorang yang lag tu. Okey Kak Arif, lag tak saya? Okey, tak. Saya tak lag. Diorang yang lag tu rasanya. Okey. So kita sambung soalan nombor 1C dululah. Okey. So bila macam soalan 1C ni dia kata diberi P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 8, R sama dengan 4/5, cari nilai bagi ungkapan algebra yang berikut. Bila dia sebut cari nilai, dengar je perkataan cari nilai, confirm jawapan akhir dia akan jadi satu nombor, bukan huruf. Kalau nilai maksudnya dia nombor lah, bukan huruf. So nilai ni maksud dia nyatakan nilai, cari nilai. So automatically dia adalah satu nombor, bukannya satu huruf. So macam mana nak tahu dia tu berapa, masukkan saja apa yang diberi. So contohkan kan 2 PQ tambah P kuasa 2 tolak 5 Q kan. So macam mana nak tahu? Masukkan sahaja P ni berapa, Q ni berapa, R ni berapa. Ramai yang hantar kat saya salah dekat Q. Q dia pergi masuk 8, bukan negatif 8. So automatically jawapan tu akan salah lah. Sepatutnya soalan ni sangatlah senang. So masukkan terus 2. Okay. P tu sama dengan 3. Q sama dengan negatif 8. Ingat negatif Q pula dah. Negatif 8 tambah P 3 kuasa 2 tolak 5 Q negatif 8. So terus je masukkan kereta macam biasa. Okay. So bila dikira awak akan dapat dah jawapan dia. Tak adalah semua orang salah yang ni. Tapi ada je yang betul. Tapi ada juga yang salah. So jawapan dia sama dengan 1. Biasa ni orang tolong jawab ni. So jawapan dia sama dengan 1. Ramai lain tak okey ke? Nampak kan? Dengar kan? So itulah jawapan dia sama dengan 1. So untuk 2 orang itu pula, just masukkan yang sama je. So negatif 1/2. Q dia negatif 8. Jangan salah. Tambah 6. P3 R 4/5. Tak muat saya. Tolak 7. Nampak kan saya tulisan biru tu. Saya tulis elok sikit lah. Kayu tak faham pula apa saya tulis. Okey, tak apa. Kalau terleft tu sebab lain ke, sebab adik hal ke tak apa. Negatif 1/2. Q negatif 8. Tambah 6 P3 R 4/5. Tolak 7. Masukkan saja dalam kalkulator. So jawapan akhir awak akan dapat 11 2/5. So inilah jawapan akhir dia. So sepatutnya semua orang akan dapat jawapan sama lah. Kalau contoh awak tak dapat 11 2/5, awak akan dapat 57. 57/5 pun accepted jugalah. So saya terima jugalah. Tapi lagi cantik terus kecilkan ataupun permudahkan lah. Jadikan dia jadi nombor bercampur. Jangan jadikan dia nombor pecahan tak wajar. Tapi untuk sekolah menengah, dia tak ada isu sangat lah. Nombor pecahan campur ke, tak wajar ke, perpuluhan ke. Selagi dia tak sebut cakap kat awak, nyatakan dalam bentuk nombor bercampur. Nyatakan dalam bentuk nombor bulat. Nyatakan dalam bentuk perpuluhan.
So there's no issue lah untuk you tulis jawapan dalam apa-apa bentuk sekalipun. Biasanya cikgu akan terima sajalah. Lain kan benda tu macam tak logik lah. Kalau kita nak tulis perpuluhan ke macam tu. So itu lain cerita. Kena tengok atas soalan. Kalau soalan tak ada cakap apa, so just proceed je. Nak jawab nombor bercampur ke, perpuluhan ke, nombor pecahan tak wajar ke, accepted lah, diterima. Rasakan cara kira betul Okay, so ada soalan tak? Nombor 1A, 1 Roman dengan 2 Roman. Saya rasa okey je ni. Jadi saya dah explain ni, mesti dah tahu dah nak buat macam mana. Ramai yang salah sebab Q tu dia pergi buat 8, bukan negatif 8. Tu je isu dia. Ramai yang salah kat situ lah. Dan juga ada yang salah, dia tak tahu soalan tu tanya apa. Dia pergi jawab 2PQ. Yang atas ni jawapan dia 1. Yang bawah ni 11/2/5. Yang 2 Roman 11/2/5. So ada yang jawab 2PQ tambah 2P kuasa 3 tambah Q kuasa 2 tak semena-mena kan. Ingat, kalau kuasa yang jadi kuasa tu, P jadi kuasa, Q jadi kuasa, dia hanyalah untuk darab. Bila tambah, anu berbeza ataupun boleh ubah berbeza, variable yang berbeza, kita tak boleh nak tambah ataupun tolak. Mesti darab dengan bahagi saja boleh. So tolong alert yang tu. Okay, so settle yang 1A, 1 Roman dengan 2 Roman. So kita akan pergi kepada 2A. Okay, 2A ni ramai yang boleh buat tapi tak dapat nak jawab soalan sampai habis. So kalau tak dapat nak jawab soalan sampai habis, saya bagi 2 markah sajalah. Okay, so saya tulis balik soalan dia. Tak muat. Kita akan belajar kejap lagi. Okay, so soalan dia 8P tolak 5PQ tambah 2. 8P tolak 5PQ tambah 2. Tolak P tambah 6. P tambah 2 tambah 9. Lagi tambah 10P tolak PQ. Tambah 10P tolak PQ. So ingat saya cakap, bila macam gini, tolong masukkan simbol tu dulu. Sebab sebenarnya dekat simbol ni ada nombor 1. Tapi kita tak tulislah nombor 1. Tapi ada nombor 1. So masukkan dulu simbol ni. Pergi kepada 3 nombor, kita kembangkanlah. Kalau takut nak buat banyak-banyak, buat satu-satu. Tak ada masalah pun. Yang penting betul. So depan ada apa-apa tak kita ubah? Tak ada. So salin je balik. 8P tolak 5PQ tambah 2. So yang belakang ni, negatif 1 darab P dapat negatif P. Negatif darab 6PQ dapat negatif 6PQ. Negatif jumpa dengan Q jadi negatif Q. So yang ini pula, positif jumpa 10 tambah 10P. Positif darab dengan negatif PQ dapat negatif PQ. So settle sampai sini. So bila dah sampai sini, tolong susun apa yang sama. Saya suka susun huruf yang banyak duduk kat depan, yang tak ada huruf duduk kat belakang. Maksudnya kalau ada nombor saja dia duduk belakang sekali, belah kanan lah. So kita mula dengan siapa yang paling banyak huruf? PQ kan. So saya terus ambil daripada depan tak payah kalau nak cari yang positif ke negatif ke, ikut je susunan dia. So daripada kiri kita jumpa negatif 5PQ dulu. So salin negatif 5PQ. Okay, lepas tu jalan lagi, jalan. Okay, jumpa lagi negatif 6PQ. Tolak 6PQ. Lepas tu ada lagi tak? Okay, ada lagi satu. Tolak PQ. So ini yang pertama, iaitu PQ saja. So dah settle PQ 3 nombor, 1, 2, 3. So kita pun pergi yang huruf dia makin sikit. Okay, ambil depan sekali. 8P. 8 ni positif sebab dia tak ada simbol apa-apa kat depan. Maksudnya dia positif. Tambah 8P. Sorry, ada lagi tak P? Okay, ada negatif P. Tolak P. Tambah 10P. So yang ini dah guna. Semua yang ada P kita dah ambil dah susun dah. So sekarang tengok apa lagi ada huruf. Oh, Q. Negatif Q. Tolak Q. Dan last sekali, tambah 2. Sebut warna. Betul ni soalan saya ni.
Macam mana ada Q ni? 9, ya Allah. Ni 9 ni. Pulang lah tulisan buruk lagi. Kan dah tak faham. Tulis apa? 9 ni 9 tolak 9 tambah 2. Ataupun tambah 2 tolak 9 lah. Saya ikut susunan dia yang mana depan dulu. So tambah 2 tolak 9. So dah settle sampai sini. Barulah kita kira. Ingat, kalau huruf dia sama, ataupun anu dia sama, ataupun pemboleh ubah dia sama, ataupun variable dia sama. Ingat anu, pemboleh ubah, huruf tu semuanya benda yang sama. Perkataan saya sebut je berbeza. Sebab ada orang ambil DLP, so kita panggil variable. Ada orang ambil bahasa Melayu panggil pemboleh ubah, ada panggil anu. Ada yang tak tahu nama dia apa, dia panggil huruf. So, bila huruf sama, barulah kita boleh buat operasi dia lah. So, kita terus masukkan negatif 5. Ingat, PQ tu tak boleh masuk kalkulator tau. Negatif 5 tolak 6 tolak 1. So, awak akan dapat negatif 12 PQ. Lepas tu, ambil yang P pula, 8 tolak 1 tolak 10. So, akan dapat tolak 3 P. 2 tolak 9, dapat tolak 7. Okey. So, ini jawapan akhir dia. Kita dah tak boleh selesaikan dah. Sebab PQ, P dengan 7, semuanya anu berbeza. Variable berbeza, huruf berbeza. So, kita tak boleh nak tulis dah. So, dekat dalam soalan ni, dia minta AP tambah BPQ, AP tambah BPQ tambah PQ tambah C. Okey, macam mana nak tahu siapa A? Tengok A ni duduk sebelah siapa? Sebelah P. So dekat dalam ni, siapa yang duduk sebelah P? Negatif 3. So A tu sebenarnya negatif 3. Lepas tu tengok pula sebelah ni, P. Siapa duduk sebelah B? PQ. Mana PQ? Ini PQ. Siapa duduk sebelah dia? Negatif 12. So maksudnya B tu sama dengan negatif 12. So C sama dengan negatif 7. Kenapa C sama dengan negatif 7? C ni ada huruf tak belakang dia? Tak ada. So 7 ada huruf tak belakang dia? Tak ada. Sebab itulah dia dapat C negatif 7. Okey, faham tak semua? Saya buat. Sebenarnya senang dia. Tapi saya rasa saya ada salah kira. Saya ada salah kira dia. Sekejap, saya tengok balik soalan dia. Cara buat dah betul dah. Saya rasa saya salah kira. Ada salah kira. Soalan dia. Saya tulis balik. 8 P tolak 5 PQ tambah 2 tolak P tambah 6 PQ tolak 9 tambah 10 P tolak PQ. Okay. Internet saya ke? Internet saya ke yang tak elok? Internet saya ke? Afif? Tak ada. Okey je. Okey je. Saya try masuk balik Saya ada saya salah kira ni sebab jawapan lain. Okey, tak apa. Bertahan semampu boleh ya. Tambah 2 tolak P tolak 6 PQ. Delay sikit So tambah 9. Kat sini yang salah ni. Tambah 9 tambah 10 P tolak PQ. So saya salah kat tambah 10 tambah 9 ni. Negatif jumpa negatif jadi positif saya dah agak dah mesti salah kira. So negatif 5 PQ tolak 6 PQ tolak PQ tambah 8 P tolak P tambah 10 P tambah 2 tambah 9. Itu saja. Sama dengan So negatif 5 tolak 6 tolak 1 dapat negatif 12 PQ.
8 tolak 1 tambah 10. Dapat 17 tambah 17P. Saya cakap lah, saya salah kira. 2 tambah 9, 11 tambah 11. So dia akan jadi AP tambah B, PQ tambah C. Ni soalan dia. So A tu yang ada P, A sama dengan 17. Oh yeah. B sama dengan negatif 12. 12. Kejap saya try tukar mic dia. C sama dengan 11. So inilah jawapan dia. Sekejap saya try tukar pergi dekat ni tab. Hello. Dengar tak suara saya? Dengar. Makin Dengar. jelas tak Arif? Macam tadi je. Sama je? Sama je. Sama je. Yang siapa ni tadi yang cakap dah buat loudspeaker. Awak buat speaker. Awak buat speaker ke awak buat device? Speaker dah. Oh, perfect. Okay, sekalian. Okay. So saya sambung. So itulah tadi jawapan untuk nombor 2A. So kita dah settle dalam bincang. Okay, untuk 3A ni permudahkan. Saya tolong dah juga permudahkan sebab ada juga yang tak faham permudahkan. Di WhatsApp saya tanya, cikgu permudahkan ni macam mana? Okay, permudahkan ni dalam erti kata yang lain lah, senang nak faham. Settlekan sampai dah tak boleh nak settle. Itulah jawapan terakhir ke. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak tolak. Sebab apa? Yang sama dah habis. Okay, so saya ambil nombor 3A. Soalan tanya 2/5M tambah 7N tolak 3M tolak N tambah 1 tambah 3/4M tolak 9. Okey. So bila dia macam ni, tolong masukkan dulu dia punya operasi dia. Jangan salah masuk tu saya tadi. Okay, so kat sini yang depan tu tak ada apa-apa. 2/5M tambah 7N. Kenapa kita masukkan? Supaya kita boleh pecahkan kurungan. Kurungan tu maksudnya darab. Negatif darab 3M. So dapat negatif 3M. Negatif jumpa negatif. Positif. Negatif jumpa positif. Negatif 1. Positif jumpa positif. Positif 3/4M. Positif jumpa negatif. Negatif 9. Okay, bila dah sampai macam gini, tolong susun. So, saya nak susun M dulu kat depan. 2/5M tolak 3M tambah 3/4M. Kalau tak confident, ambil je pensel tu, tik sikit. Okay, ni dah masuk, ini pun dah masuk, ini dah masuk. Ada lagi tak M dah masuk? Okay, tak ada dah. Semua M dah masuk. Macam tu. Kalau kita takut dah tertinggal kan, careless. Okay, lepas tu saya nak masuk N juga, 7N tambah N, lepas tu dah habis, ada 2 saja yang ada N, tolak 1, tolak 9. Okay, so kat sini just tekan calculator saja, 2/5 tolak 3 tambah 3/4. So akan dapat negatif 37/20M. So itu untuk M lah. So untuk N, 7 tambah 1 akan jadi tambah 8N. Negatif 9 tolak 1 tolak 9 akan dapat negatif 10. So inilah jawapan akhir dia. Dah tak boleh nak kira dah. Sebab semua ni dia punya pemboleh ubah dia berbeza-beza. 1M, 1N, satu lagi tak ada apa-apa. So tak boleh nak settle lah. Kita boleh settle kalau dia dapat sama-sama je. Okay. So untuk 2 Roman saya bagi jawapan terus. 3/2 Roman. Okay, untuk 2 Roman, siapa yang tak dapat je kira sendiri So 4AB
tolak 11B. C tambah 8. So itu sahaja jawapan dia untuk dua nombor. You all kira sendiri lah. Cuba kira sendiri. Ramai je yang betul. Ramai yang salah dekat PQ tadi tu. Sebab dia salah masukkan negatif 8 lah. Salah tekan kalkulator lah. Kadang-kadang dapat break sangat tu sebab salah tekan kalkulator lah. Okay. Alright. So ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Senang je kan? Okay. So hari ni kita nak pergi pada algebra. Tingkatan 2 pula rumus algebra. Tingkatan 2. So dia tak banyak pun rumus algebra tingkatan 2 ni. Kita akan belajar kembang, faktor. Faktor ada 4 cara. Dalam buku tulis 3. Tapi sebenarnya ada 4. Saya akan ajar 4. Saya akan ajar 3. Yang daripada 3 dalam buku tu satu saya tak ajar. Saya tambah satu lagi. Okay. Untuk memudahkan korang. Tapi saya rasa kembangkan saya tak berat sangat sebab you all dah belajar dah sebelum ni kan. Okay, so kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Yang ini kita terakhir kita belajar algebra. Okay, so yang pertama kita ada kembangkan. So kembangkan, macam mana nak tahu kena kembangkan, dia duduk dalam kurungan. So setiap kali dia duduk dalam kurungan tu maksudnya dia kena kembangkan lah. So kembangkan tu sama dengan operasi. Kurungan tu sama dengan operasi. Harap dah. Saya suara kat sini kan. Sini macam cair. Okey. Alhamdulillah. Okey, so untuk soalan yang pertama, saya tunjuk contoh sikit lah macam mana kembangkan. Sebelum ni, kelas before ni, kita buat kembangkan hanya melibatkan operasi. Contohnya, 2M tambah 3 4M. So kita akan kembangkan kat sini kan. Operasi saja. Tak ada nombor. Tak ada apa-apa nombor lah. Maksudnya dia nombor 1 tapi tak nampak apa-apa nombor kan. So ini saja yang kita buat sini. Kita kembangkan operasi tu bawa masuk ke dalam. So sekarang ni kita akan kembangkan dengan menggunakan nombor. Bukan menggunakan operasi semata-mata lah. So it's actually the same je. Sama je. Okay, so kembangkan je lah macam biasa. Masukkan ke dalam. Mesti ada anak panah. Jangan malas dia anak panah. Kalau awak tak ada anak panah, kita tak tahu apa yang awak buat, apa yang awak fikirkan, kita tak tahu. Bukannya tanda kita kisah awak duduk sebelah cikgu. Awak terangkan, cikgu ini saya buat ni. Tak, cikgu tak ada kat rumah kan. Cikgu betul kan jawab kita kat lain. So tolong tulis anak panah tu. Anak panah tu dikira sebagai jalan kerja lah. So 3 darab 4 jadi 12x tambah 6. Sebab 3 darab 2. Gitu je. Sama je macam yang sebelum ni kita buat. Okay, so saya bagi contoh 3. Lepas tu yang balance ni saya nak buat sendiri ya. Okay, so saya bagi contoh yang kedua B. So nampak ini negatif 5 kan. So negatif 5 darab Y. Negatif 5 darab negatif 7. So kalau tak yakin dapat positif ke negatif, tekan je kalkulator. Tak payah fikir-fikir, tekan kalkulator. So negatif 5 darab Y dapatlah negatif 5Y. So contoh negatif 5 darab negatif 7. Okay, 5 darab 7, 35. Tapi positif ke negatif lah. Kan dia negatif ke negatif, so akan jadi positif lah. Kalau tak yakin, masuk je dalam kalkulator, negatif 5 darab negatif 7. Ni saya tekan je kalkulator. Kalkulator ada kan? Tak boleh nampak tak ni. So dapatlah 35 sebenarnya jawapan dia. So tambah 35. Senang sangat kan? Okay. Lepas tu yang ketiga, contoh ketiga saya bagi. Okay, negatif 2 darab N, negatif 2N. Negatif 2 darab 9 akan dapat negatif 18. Masuk je dalam kalkulator, negatif 2 darab 9. So dapat je negatif 18. Tak payah serabut-serabut otak nak fikir. Positif ke negatif. Melainkan dia huruf. So kalau huruf, awak terpaksa fikirlah negatif jumpa positif akan jadi negatif lah. Negatif jumpa positif jadi negatif. Negatif jumpa negatif jadi positif. Kalau ada huruf jawab kena fikir. Kalau nombor sama nombor, tak payah fikir, masuk ke kalkulator. Okey, ada soalan tak sampai sini? Kembangkan. Tak ada. Saya nak suruh buat. Tak ada kan? Ni you all dapat belajar. Okey, so saya nak buat G, H, I,
JKLMN. Buat dan hantar terus. Saya kira kalau tak cukup. Buat sekarang. Ya, ada soalan boleh tanya. Kasih hantar. Okay, Rizky dah hantar. Okay, bagus Rizky. Yang lain? At least 10 orang hantar baru saya proceed. Tak faham cakap? Tak faham. SKN? Okay, Alia besar. Bagus. Yang mana yang bagus, macam biasa saya akan buat thumbs up. Berarti orang hantar Aidil Ashma.
Kalau mati tak? Rasa kita. Ya, Pak. Okay, baru korang hantar. Sebelum masa sampai 9.10 ha? Okay, 3 minit lagi. Cikgu saya tak nampak screen cikgu. Baik, sekejap saya try stop sharing balik. Saya share balik. Cikgu. Share screen. Start. Okay, sudah. Can you? Okay. Sampai 9.30 cikgu. 9.10. Oh 9.10 salah dengar tu. 9.10. Banyaknya saya sedang fikir. Okay. Okay. Tulis nama. Saya tak save semua. Zulaika Kaisara. Okey, Alia. Alia dengan sini Alia. Okey, Alia. Awak punya ada salah sikit lah. Salah dekat J. Sepatutnya negatif 2 VR. Apa dia? Belakang tu salah. So J awak tu salah. Yang lain tak ada masalah. Yang lain semua betul ni. J je yang salah. Adalah tu careless tu. Betul kan J Alia? Okay, next Marsha. Seminit lagi ya, geng. Okey, Marsha, kenapa H tu depan tu 8N? Bila darab tak ada dah huruf dia. Tak tahu huruf tu mana. Kita goik je. Tak boleh lagi tu. Baik pula huruf dia ni. Tak tahu macam mana. Yang lain tak ada masalah. H je. Tak ada masalah. Okay. Okay ni dengan siapa ni? Nama. Tolong tulis nama ya. Okay, next Faris. 27. Benar. Negatif. Next. Okay. Ni Faris. Kenapa J awak ni tiba hilang tu huruf dia? Tiba-tiba tinggal negatif tambah 4 je. Macam mana tu? Tengok balik tu. L pun sama. Kat belakang tu 3 E. Dapat 21. 7 21. Tapi E tak ada hilang. Baik. Tak boleh dah gitu. E tu masih ada ya. Huruf darab-darab. Tapi E masih ada. Okay, Rosalind. Dia pun baru 2 kali. Saya dapat dia answer.
Tapi okey lah, saya tahu apa masalah. Okey, tak ada masalah macam tu. Nama. Okey, Arif Daniel. Arif sekolah di Fatimah. Nama logo sekolah. Arif Daniel. Okey je Arif Daniel. Tak ada masalah. Okey, Fahril. Okey, Fahril. Nombor 2 awak, saya tak tahu jawapan. Nombor 2 awak saya tak tahu. Baik juga. Saya tak galakkan awak macam ni. Negatif 1/4 darab 8. Lepas tu koma negatif 4 darab 12. Tak nak buat macam tu. Sebenarnya awak confuse. Apa operasi dekat tengah tu? Tolong buat macam mana saya ajar tadi. Nampak saya buat kembangkan macam ni kan? Tolong buat macam ni. Buat sikit-sikit macam ni. Jangan tukar. Buat balik ya Fadil eh. Nur Amalia. Salah. Salah tak tulis nama. Okey. So yang terakhir Faris ya. Cik Faris. Tadi kebetulan kan. Ya. Ada betul 21 ni. Tadi 21 je. Baik dia. Cik Amerika. Okey. So settle lah. Sekejap saya nak cari. Nak ambil power bank sekejap. Masa saya ada power bank. Okay. So settle lah kembangkan. So it's actually kembangkan tu tak nak susah sangat. It's not too hard. Guys. So sebenarnya kembangkan ni dia tak susah sangat. Dia sama je macam yang minggu lepas kita belajar. Minggu lepas kita belajar kembangkan tu melibatkan operasi. Ini kita melibatkan dia. Tapi dia benda yang sama sahaja. Tadi itu pun Ada soalan ke? Okey. So permudahkan pun sepatutnya tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, permudahkan kita akan settle sebanyak mana yang kita boleh settle. Maksudnya tak perlu langsung. Contoh 7M tambah 3M tambah 6M tambah 2. So 7M tambah 3M tambah 6M tu boleh tambah. 7 tambah 3 tambah 6 tu boleh settle. Tapi yang 2 tu tak boleh settle sebab dia tak ada M. So itulah contoh dia. Okay. So untuk permudahkan, so ini sikitlah nota dia. So kalau X tambah Y, kita akan jadi X tambah Y. X bahagi Y akan jadi X per Y. X tolak Y akan jadi X tolak Y. X darab Y akan jadi XY. So X darab X akan jadi X kuasa 2. Dia sebenarnya kuasa 1 kan. So kalau darab, dia sebenarnya akan jadi tambah. Ini awak akan belajar. Waktu form 3, bab 1 ke bab 2. Hukum indeks. Kita akan belajar. So yang kedua, kalau bahagi X kuasa 4 bahagi X kuasa 2 sebenarnya 4 tolak 2. So dia jadi 2 lah. So ini basic lah. Kita tahu juga. Kalau bahagi, darab sama dengan tambah. Bahagi sama dengan tolak untuk nombor yang ada kuasa saja. Ataupun kita panggil nombor yang ada indeks. Nombor kecil tu nama dia indeks. Asas dan indeks. Kita belajar. Sekarang ni cukup awak tahu sampai situ. Hukum indeks ada 6 tau. Lagi banyak. Ini baru 2 je. Okey. Okey. Seterusnya, kesedikit yang mencabar. Sebenarnya awak dah belajar. Itu fakturkan. Okey, untuk fakturkan ni sebenarnya dia ada 3. Dalam buku ada 3. Yang pertama, faktor sepunya. Dalam silibus ada 3 lah untuk awak. Form 2. Yang kedua, darab silang. Mesti pernah dengar ni. Dan darab silang ni ramai student tak mati. So saya akan cuba ajar
the most easiest yang untuk awak faham yang awak buat. Tapi dia ada sedikit penipuan lah. So darab silang yang ketiga, Jubin algebra. Yang keempat, faktorkan. Faktorkan ni awak akan biasa guna lah. Okay. Faktorkan ni biasanya awak bila dah naik form 3, sekarang form 3 kan. Form 3 pun dah start dulu, dah start ni faktorkan. Tapi tak diajar dengan saya cakap tak diajar dengan penipuan lah. Faktorkan ni sebenarnya penipuan lah. Penipuannya saya tunjuk lagi macam mana. Okey, untuk empat ni, faktor sepunya darab silang, jubit algebra dengan faktorkan. Jubit algebra ni saya tak ajar. So jubit algebra saya tak ajar. Sebab saya tak nak opening. Saya tak nak opening, saya nak mantapkan tiga ni. Sebab kalau sampai SPM, yang dia tanya, ini dengan ini je biasanya. Faktor sepunya kadang-kadang. Tapi jubit algebra ni, setakat kita buat pasir, tak ada lagi soalan jubit algebra kecuali soalan risiko. Itu je yang ada jubit algebra. Dia dah masuk form 3, dan tak ada jubit algebra, maksudnya kita akan jumpa pada jubit algebra. Tapi faktor sepunya darab silang dengan faktor kan memang akan jumpa sampai tingkatan 5. So memang kena ingat dan mahirkan kita, okay? So kita mulakan dengan faktor sepunya. Okay, nama pun faktor sepunya. So bila faktor sepunya tu maksudnya mestilah sama nombor. Ni pula nak terang sikit ni. So kalau ada kuasa 2 ni maksudnya dia darab nombor yang sama 2 kali. So contoh ni 4x tolak 2 kuasa 2 dia sebenarnya 4x tolak 2 4x tolak 2. Lepas tu kita akan expand lah, kembangkan macam biasa. Kalau ada kuasa 2 tu maksudnya dia darab 2 kali. Kalau kuasa 3 kali lah nombor tu darab. Tapi buat yang satu darab 2. Lepas sudah settle 2 tu, baru darab sekali. Tapi jarang lah kuasa 3. Standard kuasa 2 je. Okay. Okay, so ini pemfakturan tu, kaedah faktor sepunya. So ni ada nota, boleh salin ya. Okay. So, apa yang apa yang korang kena buat kalau dia cakap faktorkan menggunakan kaedah faktor sepunya. So kena bahagi ataupun kena keluarkan nilai yang sama ataupun nombor yang sama, huruf yang sama. Apa-apa je lah yang sama. Tak kisah. Asalkan sama. Bila sebut sepunya, maksud dia mesti sama. Wajib sama. Yang kita bawa keluar tu mesti sama. Tak boleh berbeza. Dan cara kita bawa keluar tu menggunakan operasi bahagi sahaja. There's no other operation yang kita akan cuba, yang kita akan buat dalam faktor sepunya. Memang kita akan boleh bahagi saja. Okay, so dia sama dengan faktor sepunya bersalah, faktor sepunya kan, FSTB. Awak dah pernah belajar ni. FSTB kan, FST. So dia kurang je, sama je. Lebih kurang sangat method, sama je. Tapi yang penting awak tahu nak bahagi dengan apa dia. Okey, so saya mula dengan contoh yang pertama. 10 PQ tambah 15 P kuasa 2 tambah 35 P. Student saya biasanya saya akan cakap mula bahagi dengan nombor. Mulakan dengan nombor. So sekarang ni kita tengok nombor dia 10, 15 dan 35. CV berapa yang ada 10, 15 dengan 35? Cuba tulis. CV apa yang ada 10, 15 dengan 35? CV5. Ya, bagus. CV5. So maksudnya kat sini kita akan, so saya salin balik soalan dia. 10 PQ tambah 15 P kuasa 2 tambah 35 P. So kita akan bahagikan dengan 5. Sama macam buat FSTB. So 10 bahagi 5 jadi 2 PQ. Huruf tak ada masalah. Huruf akan jadi sama je. Lepas tu tambah 15 bahagi 5 dapat positif 3 P kuasa 2. Lepas tu 35 bahagi 5 dapat tambah 7. So dah settle sampai sini. Tengok nombor dia 2, 3 dan 7. Dah tak ada dah sifir yang sama dah. Nombor 2, 3 dengan 7. So kita dah tak boleh bahagi nombor. Kita dah kena stop dah untuk bahagi ataupun keluarkan nombor. So bila kita dah mula dengan bahagi nombor, dah settle, dah start tak boleh bahagi,
kita akan mula bahagi dengan huruf juga. Yang semua ada, nampak? Yang semua boleh bahagi. Kalau huruf yang semua orang ada lah. So kita akan bahagi dengan kuasa paling kecil. Ini tips dia lah. Kalau tak tahu nak bahagi berapa kan, bahagi dengan kuasa paling kecil. Okey, so tengok kat sini ya. Semuanya ada huruf P. Ini ada P, ini ada P, ini pun ada P. Sekarang ni dua ada P kuasa 1. 3 ada P kuasa 2, 7 ada P kuasa 1. So P yang paling kecil ialah P kuasa 1. So kita akan bahagi dengan P sahaja. Maksudnya P kuasa 1. So kalau 2 PQ, P tu kuasa 1 kan? 2 tu 1 tolak P kuasa 1, ingat bahagi dia sama dengan tolak. So P kuasa 1 bahagi P kuasa 1 sama dengan P 1 tolak 1. So bila 1 tolak 1 jadi kosong lah. So tak ada dalam P tu. So tinggal 2Q. So tambah, okey. Ni 3 saling dibalik. P kuasa 2 bahagi P, dia akan jadi P kuasa 1 sebab P kuasa 2 bahagi P, dia akan jadi P2 tolak 1. So dapatlah P1 Tapi kita tak tulis lah P1, kita tulis P saja Hasil sekali 7P, P kuasa 1 tolak kuasa 1 akan dapat tambah 7 sahaja. Okey. Saya pandang. Okay. So bila dah sampai sini, tengok lagi. Ada tak huruf yang sama? Nombor kita dah tengok ni kan? Tak ada nombor yang sama. So sekarang kita tengok huruf yang sama. Okay, ini ada Q. Ini tak ada Q. 7 pun tak ada Q. So maksudnya dah tak ada dah huruf yang sama yang boleh dibawa keluar. So inilah jawapan akhir dia. Tapi nombor dekat tepi ni awak akan buat operasi darab. So 5 darab P akan dapat 5P. So jawapan akhir dia akan jadi 5P 2Q tambah 3P tambah 7. So inilah jawapan akhir dia. 5P, mana dapat 5P? Daripada P ni. Daripada sini. So 2Q tambah 3P tambah 7 ni, kita ambil daripada yang akhir sekali. Yang kita dah tak boleh nak selesaikan dah. Dah stop sampai situ. Tak ada yang sama nak berubah. Tak ada nak bahagi dah. So sampai situ lah jawapan dia. Okey, boleh. Seandainya awak nak semak balik jawapan, katalah cepat pula siap kan. So macam semua betul lah. Kita pun nak try semak jawapan. Okey. So fakturkan ni sebenarnya dia berlawanan dengan kembangkan. So kalau nak tahu jawapan dia betul ke tak, cuba kembangkan. So kembangkan maksudnya masuk dalam. So saya pun kembangkan. 5P darab 2PQ akan dapat 10PQ. 5P darab 3P akan dapat positif 15 P kuasa 2. 5P darab 7 akan dapat positif 35 P. So nampak, ini dia sama dengan soalan tadi. So maksudnya betul lah kita faktor sepunyakan dia. Faktor sepunya, pertama sekali tengok dulu nombor yang sama. Tak kisahlah nombor sama ke, nombor berbeza ke, asalkan boleh bahagi dengan satu nombor yang sama. Kalau ada 10, 20, 30, bolehlah bagi 10. Nak bagi 2 dulu boleh, nak bagi 5 dulu boleh. Tak ada masalah. Yang penting jawapan tepi sekali tu, macam 5P ni, awak kena darab lah. So kalau ada banyak-banyak, darab lah banyak-banyak. Macam tu. Okay, ada soalan tak? Sampai sini. Tak ada. Tak ada. Okay, so boleh salin dan buat contoh nombor 2 dan nombor 3. Terus hantar. Arahan dia sama juga lah. Menggunakan kaedah faktor sepunya. Ada soalan tanya?
Oh, ya. Hmm, hmm. Ada soalan tanya. Saya tak boleh type point Alia atau busy. Tonton nombor 2 dengan nombor 3 Alia. Bagus bisa jadi awal. Ada bagus. Ya, 10 mm kuasa 4 nombor 3 tu Untuk upload kuasa
saya masuk harap siram. Tidak datang, cepat-cepat dah. Kalau hantar, kita bagi masa sampai 9:38. 9:40 lah. Buat cepat. Tahun tanya. Tak faham yang KM. Nak ambil yang mana? Nombor dah bahagi dah lah. Nombor dah bahagi ke belum? So nombor dah bahagi kan. So awak akan tinggal 2. Kalau bahagi 10 lah. 2, 1 dengan 6. So ada KMN, ada MN kuasa 4, ada kuasa 9. So siapa yang sama sekarang? Siapa je yang sama sekarang ada? Huruf apa je yang sama ada? Semua-semua ada. Ya. So buat huruf tu lah ya. Orang cikgu. Yang AM ni ada kat checkbox kan. Yang atas tu dah betul. Sorry. Yang atas tu salah sebab tak kita bahagi tadi. Tu nampak tak? Tu ada Y. Semua dalam ada Y. Tu betul. Y tu. Lepas tu yang bawah pun salah juga sebab tak keluar N. N tu semua ada. Nampak keluar N. Jadi apa dia saya letakkan. Terus kita uraikan. Satu N kuasa 3 tu tak payah. Satu pun tak apa sebenarnya. Tapi tulis pun tak apa juga. Tak ada isu. Ya. Ada ID Ashman. Okey, ID Ashman. Nombor 2 tu, nombor 3 tu tak kira habis. Tengok balik nombor 3 tu ada lagi yang sama. Awak tak keluar habis. RP-nya nombor 2 tak keluar habis. Ada keluar 2 semua ada baik di bawah. Tengok balik RP-nya. Ada yang misalkan, cikgu saya tengok. Saya tengok soalan. Betul. Cikgu, kalau cikgu yang waktu tu sebenarnya boleh juga kan bahagian program. Aku masuk bahagian program. Saya tak faham. Bahagi dengan apa yang bahagi dengan dia sahaja tu tak boleh. Kena 3 rokok kalau ada 3 rokok soalan sebenarnya 3 rokok kan. So mesti 3 rokok tu bahagi dengan nombor yang sama. Contoh 37, 3 dengan 1. So tak boleh lah semua bahagi satu. Tak boleh lah semua bahagi 3. Contoh bahagi 3 jadi apa? 3 bahagi 3 dengan 1. 1 bahagi 3 jadi 1 bahagi 3. So tak boleh bahagi dengan 1 rokok yang sama yang tak ada jawapan. Mesti akan ada jawapan yang sama. Faris
Okey, kejap. Fakrul. Kita balik lagi ya. Okay, Fakrul dah waktu kita dah habis ni. Patutnya yang dua tu bawah kan yang tu. Kalau awak Y kuasa 2 dekat satu X tu. Dekat X kuasa XY kuasa 2 tu. Sebab tu lah satu Y. So ada XY lagi. So salah tu. Nombor 3 pun salah juga. Bukannya satu tu. Kalau bahagi MN. So ada M kuasa 3 lagi dekat satu tu. Dekat 6 tu ada M kuasa 1 lagi. Tengok balik. Fakrul. Tadi tak hantar lagi. Ni macam tu. Okey. Berseling. Nombor 2 salah. Nombor 3 pun salah. Ada lagi awak tak keluar. Tengok selagi ada bukti yang sama dalam tu. That's me. Awak tak keluarkan sampai habis lagi. So kena keluarkan sampai habis. Kalau macam nombor 3 tu ada 4, 2 dan 15. So ketiga-tiga nombor tu boleh divide dengan nombor 2. Okay. So next saya cek sekejap. Seminit lagi ya. Sekejap lagi saya tunjuk. Ya betul Aida. Sini. Lukman. Okey, bagus Lukman. Tapi hati satu je. Oh, ada bawah. Okey, bagus Lukman. Dapat apa masuk rekod. Nama, tulis nama. Okey, betul. Arsha. Okey, Adam. Adam salah dekat. Okey, memang ada Y bawah tu. Tapi dia satu XY tu bukannya satu X saja. Tak boleh lah macam tu. Buat betul-betul sikit Adam. Tengok elok-elok apa yang awak tulis tu. Saya rasa awak tak faham apa yang awak tulis tu. Okay, Rina. Okay, Rina nombor 3 salah. Nombor 2 pun salah sebab ada Y dah tu. Tu ada Y tu dekat 3 belakang sekali tu. Tengok betul tu. Okay, Emily. Emily pun nombor 2 salah sebab Y tak keluar habis. Nombor 3 pun salah sebab tak buat N. Sebab tadi boleh buat N. Okay, so sekarang tengok saya buat macam mana. Saya akan tunjukkan 2 jenis jalan kerja sebab ada yang buat jenis lain. Bukan jenis lain maksudnya cara dia bahagi tu dia bahagi nombor lain. Okay, so saya tunjukkan dengan nombor 2. Okay. So nombor 2 ni, apa tadi yang buat lain ni? Dina, salah buat dia buat lain. Salah buat lain je kan. Alamak. Kan. Tak rasa tengok dia. Yang mana kan? Kan. Okay, saya dah jumpa dah. Okay. So saya buat mula dengan nombor 2. Okay. So saya salin balik. Dia punya soalan saya kedua. Tambah 28 Y kuasa 3. Siapa yang tak faham tengok dulu. Jangan sibuk nak tulis ya. Tolak 21 PY kuasa 2. Pertama sekali nak buat faktor sepunya untuk soalan macam ni. Tengok nombor dulu. Ada nombor 7, 28, 21. Tengok nombor paling kecil berapa? 7. Cuba try bahagi 28 dan 21 dengan 7. Itulah macam kita cakap. Tips dia lah lebih kurang lah. Tapi tak semua soalan boleh pakai. Okay, so saya pun bahagi dengan 7. Dapatlah semua jawapan. So saya bahagi 7 So bila bahagi 7, automatiklah 7 bagi 7 dapat 1. So tinggal X, Y kuasa 2. So 28
bahagi 7 sama dengan 4. 4Y kuasa 3 tolak 21 bahagi 7 dapat 3. 3PY kuasa 2. Okay, so sekarang kita tengok nak bahagi apa lagi. Tengok apa yang sama. Oh, ni ada X. Oh, ni tak ada X lah. Nombor 4 tak ada X. Okay, tak boleh sebab tak ada X ni. So, kita tengok lagi apa yang sama. Okay, ini ada Y. Ini ada Y. Ini pun ada Y. Tengok Y paling kecil berapa? Kuasa 2. So, kat tepi ni kita akan buat Y kuasa 2. So, kalau Y kuasa 2, bahagi Y kuasa 2, tak ada apa-apa lah tinggal. So, tinggal X saja. X tambah 4Y tolak 3P. Kenapa yang tu 4 tu ada Y? Sebab dia Y kuasa 3. Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 2, ada balance lagi 1. So, dah sampai sini, kita tengok ada lagi tak yang sama. Okay, kawannya ada X. Sebelah dia ada Y. Sebelah dia ada P. Nombor pun berbeza-beza. So, dah tak boleh nak buat apa-apalah. Tak boleh nak settle dah. So, dia akan jadi, ingat, tepi ni dia operasi darab. So, 7Y kuasa 2 dalam kurungan X tambah 4Y tolak 3P. So, begitu jawapan dia. Tolong tengok betul-betul. Selagi ada huruf yang sama, selagi ada nombor yang boleh divide, boleh bahagi dengan satu nombor yang sama, so, maksudnya awak memang tak siap lagi. Tu dah tahu. Kalau tak siap lagi, memang salah lah. Tak ada titik macam itu baik hati lagi betul, tak ada. Faktor kan tak ada markah-markah baik hati. Kalau salah memang salah terus. Okay. So next kita pergi nombor 3. Okay, nombor 3 saya akan buat dua cara. Dua cara sebenarnya nombor je tapi jawapan dia sama juga. Okay, yang pertama 20 KMN tambah 10 MN kuasa 4 pula sebelah sikit ni. Sebelah sini ya. Tambah 60 M kuasa 2N. Okey. So, kita pun decide lah nak bahagi dengan nombor dulu. So, ramai yang pilih nombor 10. Ini cara yang pertama. Pilih nombor 10. So, dia akan dapat 20 bagi 10. Tinggal 2. 2 KMN tambah 10 bagi 10. 1 tak payah tulis lah. MN kuasa 4. Tambah 6M kuasa 2N. Okay, bila sampai dekat sini, tengok huruf apa yang sama. So, nampak, oh ini ada M, ini ada M, ini pun ada M. Tengok M siapa paling kecil. So, inilah M paling kecil, M kuasa 1. So, bahagi dengan M sahajalah. So, dia akan dapat 2KN tambah M. M pada M dah tadi N kuasa 4, 6 tambah 6 MN. So, dah sampai sini, tengok apa lagi yang sama. Okey, ada lagi yang sama huruf N. Tapi N siapa paling kecil? N kuasa 1 paling kecil. So, tulis N sajalah. So, tinggal 2. K tambah N kuasa 3 tambah 6M. So, tengok ada tak boleh bahagi. So, dah tak ada dah. Nombor pun dah berbeza-beza. Tak ada satu sifar yang sama. Huruf pun tak ada yang sama. So, tepi ni kita akan buat operasi darab. So, 10 darab M darab N akan dapat 10 MN dalam kurungan 2K tambah N kuasa 3 tambah 6M. Settle. Ini yang pertama. Okey? So, yang kedua, malah nak tulis balik. Lama. Tak nak ni ke dapat. Okay. So, ini yang kedua. Sebut N 20. Soalan yang sama, masih soalan yang sama. So, kita akan bahagi. So, ada kawan awak, dia buat bahagi 5 dulu. Tak ada masalah. So, 20 bahagi 5 dapat 4. 4 KMN tambah 10 bahagi 5 dapat 2. 2 MN kuasa 4 tambah 60
bahagi 5 dapat 12. 12M kuasa 2 N. Okay, sekarang tengok lagi nombor. Boleh bahagi tak? Boleh bahagi dengan sifir 2. So, kita pun bahagi dengan sifir 2. So, 4 bahagi 2 akan dapat 2. KMN tambah 2 bahagi 2 dapat 1. So, tak payah tulis 1. MN kuasa 4. 12 bahagi 2 dapat 6. 6M kuasa 2 N. Okay, bila dah sampai sini, tengok lagi nombor. Ada tak nombor boleh bahagi? Dah tak ada dah. Sebab M tu dah tak ada nombor dah. So, tak boleh bahagi 2 lah Kita tengok apa yang sama. So, saya pun tengok. Oh, saya nampak semua ada huruf N. So, N kecil, N kuasa 1. So, N lah bagi N. Dia akan jadi 2 KM tambah M N kuasa 3 tambah 6M kuasa 2. So, bila dah settle sampai sini, tengok lagi apa yang sama. Oh, ada M. Semuanya ada M. Tapi M paling kecil, M kuasa 1. So, M lah. So, 2KM bagi M, tinggal 2K. Tambah N kuasa 3 tambah 6M. So, sini ada boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. So, nombor yang hujung ni kita akan buat darab. So, 5 darab 2, 10. 10 darab NN, 10N, 10N darab M, 10NM. So, 10NM, 2K tambah N kuasa 3 tambah 6M. So, nampak? Jawapan yang ini dengan ini sebenarnya sama je. Beza dia. Nak kira 10 tu 5 darab 2. Yang atas ni tadi 10 terus dapat sebab kita bahagi 10. Lepas tu bawah tu NM. Atas tu MN. Tak ada masalah pun. Sebab dia operasi dah. Apa-apa dulu pun no issue. Faham tak ni semua orang? Masih dah ada sesuatu. Faham. So tolong jangan buat salah dekat bahagi faktor. Faktor yang sama. Faktor 10. Okey? So boleh satu, boleh hadam. Okey, saya bagi tweet 3 minit. Boleh test ke, minum air ke, 1 minit. Daripada sekarang. 9.53 kita buka. Jadi korang check box. Lantu. Apa ni cikgu? Saya baru nampak. Saya bagi take 5 minit. Take 3 minit. Dan apa dah
minit lagi. Nak mula dah. Okey. Dah. Okey. Banyak yang saya ajar jawab mana ni? Sebab ni sebenarnya awak dah ajar form 2. Kalau baru form 2 saya ajar slow. Itu dah slow dah sebenarnya. Okey. So kita dah settle yang pertama ni iaitu faktor sebelum settle kan. Okey, so sekarang ni kita nak kepada darab silang. So darab silang ni merupakan satu mimpi mengerikan untuk student saya. Biasanya kalau saya ajar kan. So dia mimpi mengerikan sikit lah. Okay, so saya ajar terus darab silang bersama dengan faktorkan yang menipu saya cakap tadi. Okey. Okey, so yang pertama sekali awak tahu darab silang tu apa? Saya nak besar sikit ni. Awas sikit. Nak kacau. Okey. So, yang kedua kaedah darab silang. So, yang pertama sekali kita nak buat darab silang, kita nak tahu A, B dengan C tu benda apa. So, macam mana nak tahu A, B dengan C tu? Kalau A dia adalah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Macam buat tadi dengan A, B, Q, B, P, C tak ada apa-apa kan? So sama juga. So macam mana kita nak tahu dia A? Kalau A, belakang dia mesti ada kuasa 2. Macam nak tahu dia B? Kalau belakang B mesti ada X. Macam nak tahu dia C? Belakang dia tak ada apa-apa huruf langsung. So itulah A, B, C. Dia boleh je jadi Y kuasa 2, Y kuasa Y tambah C. Dia tak kisah yang mana satu kuasa satu. Yang mana huruf tu X ke Y ke A ke B ke. Sorry, A, B, C tak pakai dah. M ke N ke. Asalkan A mesti ada kuasa 2 dekat huruf belakang. Biasanya huruf belakang itu apa? J ke K ke. So kalau B, huruf belakang ni mesti tak ada kuasa. Kuasa 1 lah. Kalau C tak ada apa-apa Okey. So yang pertama sekali awak tahu A, B, C. 3 benda. Apa dia? So bila dah tahu A, B, C, settle. So yang ni lah saya tulis tadi tu sama macam settle tadi. So kena susun. So susun dia mesti dah A, C, B. Lepas tu A dengan C B kita akan tambah. A silang dengan C akan tambah. Okay, so saya contohkan satu Contoh ni saya tak buat nombor lagi. Saya tunjuk macam mana je. Okey. So saya pun dapatkan soalan A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okay, so ini soalan saya. Contoh Okey. So pertama sekali kena identify siapa A, siapa B, siapa C. So kat sini kita dah tahu dah. Kalau ada kuasa 2 tu A, kalau ada kuasa 2 tu B, tak ada apa-apa tu C. Contoh saya tahu selesai. Okey, lepas tu susun di dalam satu table. So susun dia mestilah A dekat sini. Lepas tu C, lepas tu B. So, sebenarnya dia ada nombor ni. So contoh A darab A akan dapat A kuasa 2. C darab C akan dapat C kuasa 2. So ini untuk maksud yang pertama ni. Dengan C darab ke bawah Okey, so itulah. Okey, so untuk dapatkan B, dia sebenarnya bersilang antara A dan C.
So sebenarnya sini akan dapat AC, sini akan dapat AC. So ini sebenarnya sama dengan B, tapi hasil dia tambah akan dapat B yang betul. B yang dekat atas ni. Macam tu lah cara buat. Kalau belah kiri tu AC tu darab, nak dapat B darab silang. Lepas tu nak dapat B sepenuhnya, sebenarnya kena tambah. Okay, so saya tunjuk menggunakan nombor, membaca. Okay. Menggunakan nombor. So saya ambil soalan nombor ulang. Format. Cikgu tak nampak skrin. Sorry. Orang lain nampak skrin tak? Sebab saya nampak skrin saya. Nampak tak skrin yang lain? Dah, Ibu, dah. Kalau nampak kan? Nampak je. Okay. Okay. So soalan dia. Ini soalan contoh saya bagi ni. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Saya bagi X kuasa 2 tolak 11. X tambah 18. So inilah dia punya soalan. So pertama sekali mesti tahu A siapa, B siapa, C siapa. So kat sini kita tahu A dia 1. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 11, C sama dengan 18. Okey, bila dah tahu macam ni, kita sebenarnya kena susun dekat sini. Tapi tak boleh terus isi 1, 18 tu, tak boleh Tu tadi saya bagi contoh je. So sebenarnya kita kena isi sesuatu nombor di sini dan sini untuk wakili dan dapat jawapan 1. So di sini dan di sini akan mewakili C dan akan dapat jawapan C tu 18 dan di sini isi nombor untuk B tapi akan dapat jawapan B tu negatif 11. Tapi ini operasi tambah lah, ini operasi darab. Tapi yang ini kalau kita darab silang kita akan dapat ini. Faham tak? Okey. So dekat sini lah sekalinya student ada masalah. Tak tahu nak letak berapa darab berapa. Okey, contoh macam ini kan. Kita tahulah dia sebenarnya 1 darab 1 je dah dapat 1 kan. Tapi boleh juga kalau 1/2 darab 2 dapat juga 2 kan. So jadi isu. Tak tahu nak letak berapa ni kat sini sebenarnya. Awak kena faktorkan negatif 11 ni. So maksud faktorkan tu 1 darab negatif 11. Negatif 11 darab 1. So banyak kerja. Awak pun tak tahu macam mana kan. So saya ajar macam mana Ibu jangan secara tak pandai. Ini secara bijak. Saya nak mudah dijawab. Okey. Tunjuk kasih. Okey. So semua orang ada kalkulator kan? So kalkulator tu tolong tekan mood. Siapa yang pakai kalkulator kelabu gelap tu? So tekan mood 3 kali. Masukkan EQN. Lepas tekan panas sebelah. Ambil nombor 2. Cuba Okey, untuk pakai kalkulator kelabu cair macam saya. So terus tekan mood dan ambil AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ambil je yang ni. Tekan. Okay, so A dia berapa? Nampak AX kuasa 2 kan? So A dia berapa? 1. So masukkan nombor 1. So tekan sama dengan. Lepas tu B dia berapa? B dia negatif 11. Lepas tu dah tulis negatif 11. Tekan sama dengan. Nampak? Nanti dia akan masuk. Okay, C dia 18. So tekan 18. Sama dengan. Okey. So dekat sini jawapannya awak akan dapat X sama dengan X sama dengan 2. Mak ordernya aku punya tulisan ni. Dia pakai X lah. Kalau dia M awak ikutlah M.
So, X sama dengan 2. So, tekan sekali lagi sama dengan. So, X sama dengan 9. Biasanya memang akan ada dua jawapan lah. X sama dengan 2, X sama dengan 9. Okey, lepas-lepas ni tak payah X value minimum, X value maksimum ni tak payah tahu dah. Cukuplah sampai sini. X1 dengan X2. Cukuplah sampai sini saja. X1, 2, X2, 9. Cukup sampai di situ saja. Okey. So, bila dapat macam ini, so, kena patah balik ke atas sikit. Ini maksudnya ini jawapan last tau. Ini jawapan last sebab tu dah nama dia menipu. Awak dah tahu jawapan dah. Tapi jangan kira awak kena buat. Okey. So, kena patah balik ke atas. Sudah akan dapat. Ni kan X sama dengan 2 kan. Kan tadi kan mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. So, sebenarnya belakang ni sama dengan 0. Sekarang ni kita sama dengan 0 ke tak? Kita kena buat sama dengan 0. So, macam nak sama dengan 0? Pindah 2 ni pergi belah sini. So, dah akan jadi X tolak 2 sama dengan 0. So, sama juga yang ni. Pindah 9 pergi belah sini. So, dah akan jadi X tolak 9 sama dengan 0. Ini untuk bantu awak tahu apa je tolak ke tambah pun. Okey, tapi ini tak payah tulis. Cara tulis dia X tolak 2, X tolak 9 sama dengan 0. Inilah cara tulis dia yang sebenar. Jangan tulis satu-satu macam tadi. Itu saya nak tunjuk, nak bagi awak faham je. So, sebenarnya tulis dia macam ni. X tolak 2, X tolak 9. So, bila dah dapat X tolak 2, X tolak 9 ni, awak boleh terus masukkan sahaja nombor. So, X ni berapa? 1 kan? So, 1, ini pun 1. Lepas tu ini tolak 2, ini tolak 9. So, nampak? Ini yang saya padam ni, yang kuning-kuning ni, saya padam dulu. Dengan ni. Okay. So, sekarang isu dia dekat dekat P lah hujung sekali ni kan. Sebab ini A. Ini C. Ini B. Isu dia dekat B je kita tak dapat lagi kan. Macam pula tunjuk skrin dua-dua. Okay. So, isu dia sekarang dekat B je yang kita tak dapat lagi kan. So, untuk B ni, silangkan sahaja A dengan C. Silang ni maksudnya darab tau. Sebab tu dah nama dia operasi darab silang. So, 1 darab negatif 9 dapat negatif 9. 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. So, ini ingat A dengan C operasi dia darab. Darab. So, kat sini darab kan. So, betul lah 1 darab 1 dapat 1. Negatif 2 darab negatif 9 dapat positif 18. Tak percaya tekan calculator Okay, untuk B, operasi dia tambah, bukan darab. So, negatif 2 tambah negatif 9. So, automatik akan dapat negatif 11. So, dapat tak jawapan semua ni atas ni? Dapat sama. Dengan cara menggunakan kalkulator sebenarnya. Sebab itulah nak cara tipu. Tapi memang betul jawapan. Awak tak payah pening-pening nak fakturkan berapa. Okay? So, dapatlah ini jawapan dia. Dan jawapan akhir mesti tulis macam gini. Sekejap, salah. So, jawapan akhir tu mesti tulis macam gini. X tolak 2, X tolak 9. Sebenarnya jawapan dia. X tolak 2, X tolak 9. Tapi tak ada sama dengan 0. Tak payah tulis sama dengan 0. Dia cuma nak tahu je X tolak 2, X tolak 9. Dia punya faktor dia. Ada soalan tak? Mesti ada yang tak faham lagi. Boleh tak tekan kalkulator? Korang dah boleh tekan yang belum? Kalkulator. Tu yang paling penting. Kalau tak pandai tekan kalkulator yang ni memang tak boleh tipu lagi. Siapa ada isu nak tekan kalkulator? Cepat saya nak tolong. Tekan kalkulator. Ni guna sampai mobile tau.
Tak nampak masa cikgu kalkulator. Awak pakai kalkulator apa Hafiz? Coklat ada. Kelabu cair ke kelabu ke warna lain? Cuba ambil gambar kalkulator. Cek kalkulator. Kelabu cair. Oh, kelabu cair sama macam kalkulator. Saya pakai ni lah. Okey. Okey, tekan awak pakai kalkulator apa? Siapa yang WhatsApp ni? Alia saya rasa. Alia pakai kalkulator apa? Kelabu pekat dekat kelabu cair. Okey, sekarang ni tugas korang angkat gambar kalkulator. Semua orang masuk dalam chat. Kalkulator apa? Jangan tulis dia punya FX 57. FX saya tak ingat angka itu. Suruh semua orang ambil gambar kalkulator. Semua orang saya boleh tolong macam mana nak kalkulator. Setiap kalkulator ada bisnes. Tak ada tulis jenama ke, saya tak gambar. Boleh, saya ajar. Tapi saya nak tengok dulu kalkulator apa. Setiap kalkulator berbeza-beza cara guna dia. Saya cari contoh untuk kalkulator hijau. Kalkulator warna abu. Saya tak ada. Gambar di saya tu. Alhamdulillah. Okay, so saya check box ni. Seorang dia okay, ni kalkulator ni kamu cerita sini. Jadi kalkulator sama macam sama. Okey, ni lain sikit. Tapi ni namanya Alia Maisara, kalkulator awak ni yang jenis sama sikit. Ni dulu saya pakai. Ni si siapa ni? Adam pun lain. Okey, sekarang ni saya nak korang tekan mood 3 kali. Nampak tak button dekat atas? Kali nombor 2 daripada kanan. Ada mood clear. Biasanya sama je kalkulator. Macam tu. Tekan mood tu 3 kali. Untuk yang pakai kalkulator kelabu, sama macam saya. Harapnya sama lah juga. Kalkulator kan sama je. Dan mode clear Mood. Mood tu yang dekat clear tu kan. Tapi tekan kali. Okey, lepas tu So keluar apa? COMP CMPLX. Cuba ambil gambar. Saya share screen ni lah. Kawan awak ni. Yang kelabu cair sekejap lagi. Belajar kalkulator. Berapa? Ni 3 kali tekan ya Adam? Baru sekali. Tekan 3 kali. Okey. Daripada tekan 3 kali ambil gambar. Saya nak tunjuk kawan-kawan awak. Korang nampak kawan WhatsApp saya ni kan? Tak ada apa pun kat WhatsApp.
Okey, so saya tunjuk kereta Adam. Okey. Bila awak tekan mode 3 kali, dia akan keluar macam ni. Ni kalkulator ni sama je macam orang lain. So bila kali mode awak akan keluar 1 EQN per MAT 3 BCT, tekan EQN. Okay, tekan EQN ada ambil apa? So step tekan Dia keluar unknown 2, 3. Keluar nombor 2, 3. okey, ambil gambar. Ambil gambar. Mode 3 kan. So tekan mode 3 kali, tekan nombor 1. Kalau yang mana yang tak cukup, beritahu cepat-cepat kamu. Okey. So, bila dah tekan nombor 1 tu, akan jumpa 2, 3 unknown kan. Tekan butang. Okay. So, akan jumpa macam ni. 2, 3 unknown kan. Tekan butang ini. Sebelah. Tekan butang belah kanan. Semua orang sama je sebenarnya. Okay, tekan butang belah kanan. Lepas tu keluar apa Adam? Ambil gambar. Ni pun saya ingat. Pun sebenarnya. 2, 3. Keluar degree. Okey. Dah keluar degree, cuba awak tekan 2. Tekan 2 sekejap. Tekan nombor 2. Keluar apa? Keluar A. Okey, tekan sama dengan Sama dengan ni sekejap. keluar B, betul tak? Kan disinggung sama dengan bawah. B. Okey, lepas tekan B, tekan sama dengan A. Keluar apa? Apa dia cikgu? Kalau tekan sama dengan lagi, keluar apa? C ke? Keluar C. Okey, tekan sama dengan sekali lagi. Keluar apa? Dapat mat error. Okey, maksudnya betul lah. Okey, so kejap saya tunjuk gambar ni. Baru ada jalan cerita ni. Kejap. Saya forward gambar. Forward. Thank you Adam Saya tunjuk channel buat. Okay, welcome. Okey, settle. Okey, so ingat mula-mula sekali tadi kalkulator tekan mode 3 kali. So bila tekan mode 3 kali awak EQN, MAT dengan BCT. So tekan nombor 1. So step yang kedua tekan 1 iaitu EQN. Okey, bila dah tekan EQN, awak akan dapat macam ni. Unknown. Lepas tu bila tekan butang belah kanan ini, awak akan dapat degree. So, bila dah dapat unknown, step yang ketiga, tekan kanan.
jumpa degree. Okay. So bila dah tekan kanan tadi tu, jumpa degree macam ni. So ada nombor 3. So tekan 2. Tekan nombor 2. Butang nombor 2. Macam biasa je. Tekan butang nombor 2. Senang skrin saya ni. Nampak tak skrin saya? Nampak kan? So ada 2, ada 3. So tekan nombor 2. So step seterusnya, tekan nombor 2. Okay. Bila dah tekan nombor 2 tu, awak akan jumpa A. Lepas kalau tekan sama dengan, dapat B, dapat C. Okay. Sekarang ni kita back balik ke soalan yang tadi. So A dia berapa? A dia 1. So dekat A ni tadi, sekarang kan awak dekat A kan? Kalau macam dapat dah tekan sama dengan tu, tekan setelah habis nanti dapat ambil dia, tekan lagi sekali dah dapat balik. So A ni awak masukkan nombor 1. Kenapa 1? Sebab dekat soalan A kita 1. So masukkan 1 dekat A tu. Bila dah masuk, dah tekan nombor 1, dia akan keluar nombor 1 dekat sini. 1 dekat bawah ni, tekan sama dengan. Lepas nanti dia akan keluar B pula. So bila tekan B, tengok B dekat soalan berapa? B dia negatif 11. Jangan tulis 11. Tolonglah. Tengok betul-betul. So B dia negatif 11. So tekan kalkulator, masuk negatif 11. Tekan 2 kali. Dapat negatif 11 kat sini. Barulah tekan sama dengan. Okay, bila dah tekan sama dengan, awak akan dapat C. C dia kat soalan ni 18. So tekan 18 dan tekan sama dengan. Lepas tu bagi tahu saya dapat apa dekat sama dengan tadi tu. Lepas awak tekan C tu nombor dia berapa, dapat apa? Awak akan jumpa X. Okey, 9 kan? Nampak tu ada yang dah dapat dah tu. So, awak akan dapat X sama dengan 9. Okey, tekan sekali lagi sama dengan Zulaikha. Tak payah masuk nombor apa-apa. Tekan sekali lagi dapat apa? Lepas dah 9, tekan sekali lagi sama dengan. Dapat 2. So, X sama dengan 2. So, nampak sama macam saya dapat tadi kat sini. X sama dengan 2, X sama dengan 9. Cuma nak buat jalan kira, kita kena naikkan ke atas sampai jadi X tolak 9, X tolak 2. So kat sini nombor 5, jumpa A, masuk nilai. Lepas tu 6 sama dengan 7, masuk B. 8 tekan sama dengan 9, masuk C. 10 tekan sama dengan 11, akan dapat X1 sama dengan berapa. Lepas tu 12 tekan sama dengan. So yang ke-13 akan dapat X2 sama dengan berapa. So settle. Terus tulis jawapan. Okey, siapa yang tak dapat sekarang? Dapat 9 sampai 2 tu dah okey dah. Ni step dia. Kalkulator siapa yang tak dapat? Kalkulator saya. Jangan diam tau, rugi aku. Diam, kau tak dapat. Ada isu tak? Ada isu tak? So dapat 9 dengan dapat 2.
So bila kita nak tipu, kita kena bawa dia naik atas. So akan jadi X tolak 2, X tolak 9. Sebab kita nak sambungkan dengan kosong. Okey. So saya tunjuk lagi satu contoh. Kalau nombor tu dapat per. Gitu. Kalau per ni mesti dah ramai yang takut. Ya ke macam begini jawapan cikgu? Okey. Okay, so kita try soalan nombor 2. Awak pakai step yang sama. Okey, soalan dia berbentuk ni. 5Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 14. So, tekan kalkulator mode. 3 kali mode. Tekan EQN nombor 1. Tekan ambil 2. Lepas tu masukkan A berapa, B berapa, C berapa. Sebelum masukkan mesti identify lah siapa A. Ini B dan ini C. Ingat A tu 5. P tu 3, C tu negatif 14. Kau jangan lupa dia ada ni. So terus masuk kalkulator. So 5, 3, negatif 14. So akan dapat X yang pertama, X sama negatif 2. So X yang kedua, dia akan dapat 7/5. So isu dia kat sini, kalau yang ni X tolak 2 ni, kalau kita bawa naik atas, nak tipu tu dah jadi X tambah 2. Sebab kita pindah di sini kan. Sekarang isu dia dekat 7/5. So sebenarnya 7/5 kita akan pindahkan 5 kita sini, sudah jadi 5X sama dengan 7. So dah dapat 5X sama dengan 7. 7 ni positif kan. So pindah sini dapatlah negatif. So sebenarnya dia 5X tolak 7. So setiap kali jumpa nombor pecahan, nombor yang bawah ni akan duduk dekat sebelah X. So dia akan jadi X tambah 2 dengan 5X tambah tolak 7. Inilah sebenarnya faktor dia. Okay, siapa yang tak faham? Tak faham saya kena next class nanti lah. Sebab saya dah banyak saya. Jadi korang dah hidup lah. Okay, so cuba praktis lagi dengan kereta ni. Okay, so saya akan tinggalkan soalan sikit lah. Okay, so korang boleh buka. Okay, saya hantar dalam buku tu. Homeworknya, buka muka surat 20. Buat soalan nombor 4. 4 A sampai E sahaja. F tak payah buat. Sampai E sahaja. Cuba gunakan kalkulator, tengok dapat X sama dengan berapa, dan buat X berapa dan kurangkan X berapa. Lepas tu kalau mana yang faham buat darab silang ni, boleh terus buat darab silang. Masukkan sahaja. Macam tadi kita dapat X tolak 2, X tolak 9 kan. So sekarang kita dapat X tambah 2, 5X tolak 7. So kita akan tulis. Dalam darab silang tu macam ni saja. Darab silang. So dekat A tu kita tulis 1, sebelah ni tambah 2. Sini 5, tulis 7. So ini untuk A, untuk C, untuk B. So yang A dengan A ni kita darab kan. 1 darab 5, 5. 2 darab 7, 14. Ini negatif 7 kan. So ini tolak 7 lah. Dapat negatif 14. So ini 1 darab 7 akan dapat 7. 5 darab negatif 7 kan. 5 darab positif 2 akan dapat 10. So 10 tolak 7 akan dapat 3. Tambah sebab dia negatif kan. So jadi tolak lah. 10 tambah negatif 7 akan dapat 3. So tengok sama tak A dia. A dia 5. Sama dia. B dia 3. Sama tak 3.
C dia sama tak negatif 14? Sama. So itu cara nak buat dia. Kalau tidak, lagi susah awak. Awak kena, kalau sampai ingat tak, korang belajar sekolah, mesti cikgu korang suruh fakturkan B ataupun fakturkan C tu untuk cari berapa jawapan yang awak kena garap tu. Tapi ini tidak main pula, tapi main secara bijak sikit. So, cuba buat So, soalan nombor 4, surat 20, saya ada dalam grup all. So, 24. Dia tukar kepada pecahan. Pada berapa puluhan tukar pada pecahan. So, saya salah dulu. Surat 20, soalan 4. Sampai guna kaedah darab silang. Tak faham boleh tanya. You 2 hari. So hari Selasa kan, kami sedang sekarang. Antara lebih betul cakap right tu. Okay, so itu saja. So ada soalan tak? Ada soalan tak bilas. Tak ada. Tak ada. Yes. Okay, so cuba Ada, buat ibu tak ada. Kalau tak faham, boleh WhatsApp saya tanya. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.